Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengerusi Lembaga Takbir Masjid Ar-Rahmah, ahli jurukuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya muliakan, serta para jemaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengatur setinggi rasa syukur pada Allah Ta'ala. Kita dapat hadir pada hari ini bagi mengikuti kelas takmir secara rakaman dan kita akan dapat manfaat daripada ilmu yang akan saya sampaikan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sesungguhnya dengan memuji Allah Ta'ala, maka segala keperluan kita di dunia dan di akhirat akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jal. Selawat dan salam dipanjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dakwah dan Rasul tarbiyah yang telah menyampaikan Islam kepada kita. Semoga kita semua ini akan mendapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung perbahasan kita daripada kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan Syekh Abdul-Samad Al-Falimbani. Jadi sedikit rumusan daripada kuliah yang telah kita bincangkan pada minggu yang lepas. Jadi kita telah memulakan perbincangan pada fasal yang pertama, iaitu pada menyatakan adab qada hajat. Jadi antara adab yang telah kita bincangkan pada minggu yang lepas adalah pertama sekali masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri dan membaca doa masuk tandas supaya dapat menghindarkan kita ini daripada gangguan syaitan. Yang kedua, makruh hukumnya bagi kita untuk membawa apa sahaja bentuk-bentuk ayat Al-Quran ataupun nama-nama Allah, nama-nama malaikat, nama-nama Nabi jika tanpa niat untuk menghina. Sekiranya berniat untuk menghina, maka boleh jatuh kepada kufur. Yang ketiga, antara adabnya adalah menutup kepala apabila masuk ke dalam tandas dengan kain ataupun tuala. Kerana apa? Istihya'an minallah, iaitu kita malu kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun orang tak nampak kita, tapi Allah nampak kita. Maka masuk ke dalam tandas digalakkan untuk menutup kepala, untuk menjaga rasa malu kepada Allah Azza wa Jal. Yang keempat, kita bincangkan tentang galakkan untuk memakai selipar supaya kaki kita tak terkena najis dan selamat daripada gangguan jin. Bahkan orang-orang yang anggota badannya selalu terdedah kepada kotoran dan najis, maka mereka ini mudah untuk dijangkiti penyakit was-was. Kemudian yang kelima, perbincangan kita pada minggu lepas, kita bincangkan tentang keluar tandas dengan melangkah menggunakan kaki kanan. Kerana kita keluar daripada tempat yang jauh daripada rahmat dan kita pergi ke tempat yang penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Maka keluar tandas juga kita keluar dengan membaca doa di luar tandas. Kemudian kita telah bincangkan tentang yang keenam, iaitu menyediakan batu ataupun tisu atau apa sahaja benda yang kesat dan sediakan air yang mencukupi untuk beristinja. Kemudian kita bincangkan juga tentang sunat beristibrak untuk menghentikan aliran air kencing selepas sahaja buang air kecil, dan jangan terlalu-lalu berfikir tentang istibrak ini sehingga boleh menimbulkan was-was dan juga menyusahkan. Kemudian yang ke-8 antara perbincangan kita pada minggu lepas adalah janganlah kita mendedahkan aurat kita ini terus sebelum kita berada di tempat yang dikhaskan untuk qada hajat, di mana kita hendaklah berusaha untuk tasattur, iaitu menutup sedaya upaya menutup aurat kita ini, dan hanya pada keadaan darurat sahaja yang kita akan dibenarkan untuk mendedahkan aurat. Kemudian kita bincangkan juga yang ke-9, iaitu larangan seseorang itu untuk membuang air dengan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ataupun menghadap matahari dan bulan bagi memuliakan Kaabah yang dijadikan kiblat bagi umat Islam bagi menunaikan ibadah. Jadi insya-Allah kita akan sambung beberapa lagi adab berkaitan dengan qada hajat ini seperti mana yang telah dihuraikan oleh pengarang pada muka surat 36. Dan jangan engkau
dan jangan engkau duduk qada hajat di dalam air tenang, dan jangan engkau kencing atau berak di bawah pohon kayu yang berbuah, dan jangan engkau kencing ataupun berak di dalam lubang tanah, dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras dan pada tempat angin berhembus kerana memeliharakan daripada terpercik. Maka di sini ada beberapa poin yang telah diingatkan oleh pengarang, iaitu larangan bagi kita untuk tidak buang air di air yang tenang. Yang pertama. Yang kedua adalah dilarang untuk buang air di bawah pokok yang berbuah. Kemudian yang ketiga, dilarang bagi kita ini untuk buang air di dalam lubang tanah. Yang keempat, dilarang untuk kita buang air di atas tanah yang keras. Kemudian dilarang untuk kita untuk buang air di tempat angin bertiup bagi mengelakkan daripada percikan najis. Jadi pertama sekali adalah larangan untuk kita kencing di air yang tenang. Jadi air yang tenang ni adalah air yang tidak mengalir. Contohnya apa? Kolam renang, air telaga, air perigi, kerana ianya akan menjadi punca penyakit kepada orang lain. Bahkan air yang tenang dan tidak mengalir ini bukan sahaja dilarang untuk kencing, tapi kita juga dilarang untuk buang air besar ataupun mandi wajib dan mandi junub di dalam air tersebut. Jika air itu mengalir, maka dibolehkan untuk kita mandi ataupun buang air dengan syarat diyakini tidak mengganggu orang lain. Maka sebaiknya kalau boleh dielakkan, maka dielakkan. Maka di sini kita akan dapat lihatlah bahawa kesempurnaan syariat Islam ini, yang mana Islam dia memelihara kebersihan badan yang menjadi sebab dan juga gangguan penyakit kepada orang-orang lain. Islam sangat menjaga perkara ini. Baik, yang kedua adalah larangan untuk kita buang air di bawah pokok. Pokok ni kalau jenis yang berbuah, kalau dia berbuah yang mana buah tu gugur sebab dah masak, jatuh pula di bawah pokok yang ada kesan najis, maka kalau orang kutip buah tersebut dah makan, maka ia tidak baik untuk badan. Maknanya apa? Dia akan makan buah yang telah bersalut dengan najis. Jadi bila makan buah yang telah bersalut dengan najis, maka tidak baiklah untuk kesihatan kita. Maka jangan kencing di bawah pokok yang berbuah. Dan yang ketiga, iaitu larangan untuk kita kencing di dalam lubang. Dalam lubang ini bukan hanya ada binatang, dan yang paling risau sekali kalau ada jin dekat situ. Kalau dia marah, dia pijak kaki kita jadi besar. Nanti nak jalan pun tak betul dah. Jadi cara dia pijak tak sama macam kita. Kita kalau orang pukul secara fizikal kan, kita boleh nak balas balik. Tapi kalau jin yang pukul, makhluk yang tak nampak, maka kita nak buat macam mana? Dulu ada satu kisah lah, seorang budak dia main mata dekat patung Hindu. Patung Hindu dia main mata patung tu. Akhirnya tumbuh kulit mata tutup mata dia. Maka terpaksa dirawat secara rohani lah baru boleh disembuhkan penyakit dia. Jadi jangan main-main dengan penangan jin ni, kerana dia boleh menyebabkan kita akan menjadi masalah. Termasuk juga kalau kita kawasan yang berlubang ini, bukan saja tak boleh buang air, tapi kita juga tak dibenarkan untuk buang air panas dalam lubang. Maksudnya kalau kita ada air panas, jangan terus buang dalam lubang tersebut. Kerana apa? Cara macam ini sebenarnya boleh menyebabkan binatang yang kecil-kecil itu macam semut mati sebab apa? Tak tahan kepanasan air tersebut. Maka campur dengan air sejuk dulu, kalau nak buang lepas itulah bercampur dengan air yang telah disejukkan. Sebab kita kena faham, orang-orang yang ada sifat penyayang ini sebenarnya dia tidak akan pernah rugi. Yang rugi adalah orang yang tidak ada kasih sayang pada diri dia dan juga pada orang lain. Bahkan Nabi SAW pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis, di mana kasih sayang itu adalah jalan mudah untuk kita pergi ke syurga. Bahkan ada dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang sangat popular dalam riwayat Imam Al-Bukhari, iaitu tentang seorang pelacur yang beri minum kepada anjing, maka dia masuk ke dalam syurga. Tetapi ada sebaliknya, seorang wanita yang mukminah, yang muslimah, beriman kepada Allah, dia ada memiliki kucing, tapi dia tak berikan makanan kepada kucing tersebut, dan dia tak benarkan kucing tadi tu untuk keluar bebas untuk mencari makanan sendiri. Dia kurung saja kucing tersebut, maka tidak ada kasih sayang terhadap haiwan, maka dia masuk ke dalam neraka. Tapi pelacur tadi, yang kerjanya tidak baik, tapi ada perasaan kasih sayang kepada anjing, maka Allah Ta'ala permudahkan urusan dia masuk ke dalam syurga. Jadi sayang kepada makhluk Allah boleh menjadi penyebab kepada rahmat Allah diturunkan kepada kita. Cuma saya nak cakap sikitlah berkaitan dengan orang-orang yang suka membela kucing ni.
Sebenarnya tak salah untuk kita bela kucing, tapi sebenarnya memuliakan manusia itu lebih utama daripada kita nak memuliakan kucing. Walaupun kucing ni adalah sunnah para sahabat lah, ada sahabat yang memelihara, Abu Hurairah pun memelihara kucing. Dia memang betul, tapi ditakuti kita yang tidak ikut sunnah tersebut. Sebab kucing ni adalah haiwan yang duduk dengan persekitaran kita. Bukan kita yang duduk di dalam kucing. Kucing adalah haiwan yang duduk dalam persekitaran manusia, bukan manusia yang duduk dalam persekitaran kucing. Sebab ada orang yang sanggup memuliakan kucing ini, ada rumah khas, ada makanan kering, makanan basah, ada rumah yang ada playground, kemudian dipakaikan cermin mata lah dekat kucing tersebut, ada baju khas pada kucing tersebut. Hari raya dia buatkan baju untuk kucing tersebut, macam-macam dia buat mereka check up 3 bulan sekali, sedondon ambil gambar masa hari raya dan sebagainya. Tapi bila anak dia minta untuk beli makanan yang sedap-sedap, beli baju baru, dia tak benarkan. Tapi kalau untuk haiwan peliharaan dia sanggup habiskan duit beratus-ratus ringgit, bahkan beribu untuk mendapatkan kebaikan pada kucing tersebut. Jadi kita kena faham, bila kita berdepan dengan haiwan, dengan manusia ni lebih diutamakan. Sebab ada orang yang membela kucing tapi dia lepaskan kucing tersebut, berak dekat rumah jiran, kencing kat rumah jiran, habis pokok bunga semua dirosakkan. Kenapa? Dibiarkan bebas. Sebab tak semua orang yang suka dengan kucing ni. Ada orang yang alergik dengan kucing. Sebab kucing ni dia punya kencing dia dengan najis dia meninggalkan bau. Jadi orang yang alergik memang akan makan ubat lah lepas tu, sekiranya dia sensitif dengan kucing tersebut. Jadi kita mesti wajib memuliakan manusia dahulu, sensitif dengan manusia dahulu, kemudian barulah kita kepada makhluk yang lain. Jadi dengan haiwan kita ada perasaan kasih sayang, dengan manusia lebih utama untuk kita ada perasaan kasih sayang, dan juga memuliakan manusia lebih utama daripada memuliakan makhluk lain. Terutama sekali bila kita ada jiran lah, yang mana hak jiran mesti diutamakan dan dipentingkan berbanding daripada makhluk lain. Jadi bila kita ada keseimbangan, maka makhluk yang ada di langit akan mendoakan kerahmatan bagi kita. Kemudian antara larangan yang disebut adalah yang keempat, jangan kencing atas tanah yang keras. Tanah yang keras dilarang untuk kita kencing kerana apa? Ditakuti najis tadi, kalau dia kencing kat situ maka akan terpercik pada pakaian. Termasuk juga tempat yang dilarang adalah tempat orang berteduh lah, dekat bus stop ataupun dekat tempat kemudahan awam. Kalau tempat itu semua ada najis, walaupun najis itu telah kering, baunya tetap ada, maka kita mesti elakkan. Dan yang kelima adalah jangan kencing di tempat angin bertiup. Di mana bila kita kencing dekat angin bertiup, maka ditakuti akan terkena pada pakaian kita, maka akan menyebabkan pakaian kita pula yang bernajis. Maka kita kena elakkan. Baik, seterusnya, dan hendaklah engkau bertekan pada ketika dudukmu itu atas kaki yang kiri, dan jangan kencing padahal engkau berdiri, melainkan dalam keadaan darurat. Baik, maka di sini cara untuk kencing lah bagi manusia ini telah diajar tentang adab berkencing, itu bertekan di atas kaki kiri, dan jangan kencing dalam keadaan berdiri lah, melainkan darurat. Jadi cara kencing adalah dengan cara kita bertekan di atas kaki kiri. Caranya pertama sekali turun masa mencangkung tu. Jadi punggung kiri itu berada di atas tumit kaki kiri. Punggung sebelah kiri berada di atas tumit kaki kiri, dan tekan sedikit, dan kaki kanan ditegakkan, bukan diluruskan. Kaki kanan ditegakkan. Jadi punggung kiri berada di atas tumit kaki kiri, kemudian kaki kanan tu ditegakkan. Kemudian badan kita miringkan sedikit ke kiri. Bagi orang yang badan besar tak digalakkan, takut terjatuh. Jadi bagi orang yang kurus, bolehlah dimiringkan sedikit badan ke kiri, kemudian dia buang air. Selepas buang air, bungkukkan sedikit badan ke depan dan istibrak dengan berdehem untuk dia melawaskan buang air kecil tersebut. Jadi insya-Allah sekiranya dia mengikut step ini, itu dia turun dengan mencangkung, letakkan punggung kiri di atas tumit kaki kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan, dia miringkan sedikit sebelah kiri, kemudian dia buang air kecil.
Selepas daripada itu dia bungkukkan sedikit badan dia untuk melawaskan buang air kecil dan kemudian diistibrak untuk menghabiskan sakit baki yang ada. Maka insya-Allah dia akan lawas buang air kecil dan terhindar daripada penyakit sarasul baul lah, iaitu kencing tidak lawas. Ini adalah cara untuk buang air kecil. Kemudian dia peringatkan juga makruh kencing berdiri melainkan darurat. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah kencing berdiri. Maka pada ketika itu ada keperluan untuk kencing berdiri, maka diharuskan. Tapi bila kita tidak ada keperluan untuk kencing berdiri, maka mesti kencing dalam keadaan mencangkung lah. Kerana apa? Kencing yang dalam keadaan mencangkung ni lebih lancar dan tidak ada sakit baki lah, air kencing yang berbaki lagi. Maka mesti kita patuhilah, iaitu dengan kencing cara mencangkung itu. Baik, seterusnya, dan himpunkan olehmu pada istinja itu antara memakai air dan batu, maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 buah batu atau 1 batu, tetapi ada baginya 3 penjuru. Dan hendaklah batu istinja itu suci lagi kesat sekira-kira menghilangkan rupa najis itu. Dan demikian lagi engkau sapu zakarmu 3 kali dengan 3 batu dan 3 tempat satu ataupun 3 tempat 1 batu. Dan jikalau tiada suci dengan 3 batu itu, maka engkau lebihkan akan dia sehingga menjadi 5 batu 5 kali ataupun 7 kali sehingga suci. Maka di sini pengarang menggalakkan, iaitu antara adabnya adalah dengan cara beristinja dengan menggunakan batu dan air lah. Jadi sangat penting untuk kita diingatkan bahawa istinja dengan membersihkan najis yang keluar itu daripada kubul dan dubur itu dimulakan dengan menggunakan batu terlebih dahulu. Ini adalah perkara yang pertama sekali lah. Maknanya kalau keluar najis daripada kubul dan dubur, maka dimulakan dengan batu dahulu. Kalau tak ada batu, ikutlah konteks zaman sekarang ini, kita gunakan tisu yang kering. Maka kita beli tisu untuk gunakan membersihkan kemaluan kita lah untuk beristinja. Tapi kalau tisu ni nak beli, kena beli yang tisu tandas betul lah. So tisu tandas ni kalau masuk dekat dalam lubang tu, kita boleh flush, dia akan hancur terus. Jangan beli tisu muka atau tisu dapur tu sebab dia keras. Takut dia lambat untuk hancur. Jadi selepas saja bersihkan kubur ataupun dubur itu dengan tisu, maka barulah dibersihkan dengan air. Jadi beristinja dengan air adalah harus. Kerana hukum asal beristinja adalah menggunakan air. Tetapi harus juga bagi kita untuk beristinja dengan menggunakan semua benda yang keras ataupun yang kesat, yang belum menghilangkan najis lah. Dan batu itu sekurang-kurangnya dengan ganjil lah 3 biji lah, ataupun kayu, ataupun sekarang ni kita gunakan tisu. Dulu kita gelakkan orang kan pakai tisu sebab tak basuh dengan air. Tapi sebenarnya guna tisu ni ada dalam hukum ibadah kita, dalam hukum bab istinja. Maka kita kena fahamilah benda ini. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam sebuah kitab Al-Iqna' yang ditulis oleh Imam Khatib Asy-Syarbini, dia mengatakan bahawa dan yang paling afdal adalah beristinja dengan batu terlebih dahulu, kemudian diikuti pula dengan basuhan air. Kerana apa? Bila kita menggunakan batu ini, maka ain najis itu, iaitu najis itu sendiri akan hilang dengan batu ataupun benda seumpamanya lah. Mana kalau kita lap dengan tisu kering ke apa ke, maka dia akan hilang. Maka sisa-sisa kesan daripada najis itu dibersihkan dengan air. Dan kita tak akan tersentuh pun dengan najis. Sebab itulah logiknya menggunakan batu ataupun tisu lah terlebih dahulu, kemudian baru dibersihkan dengan air. Walaupun kita tak pernah buat dengan tisu, tapi sekali-sekala kita kena berlatih juga gunakan tisu. Jadi tak adalah alasan kalau orang kata dia buang air, tapi dia gunakan tisu, kemudian kata air dia nak solat, kemudian dia buang air, kemudian dia nak gunakan tisu, tapi dia kata air tak ada. Tak boleh lah. Maksudnya sebenarnya menggunakan tisu pun telah membersihkan najis tersebut. Dan istinja ni seperti yang kita maklumlah bahawa tak semestinya dengan air. Tetapi lebih afdalnya adalah gunakan batu ataupun tisu terlebih dahulu, kemudian kita basuh menggunakan air untuk kebersihan yang lebih sempurna. Tapi kalau nak pilih salah satu, yang afdalnya adalah menggunakan air lah. Kerana apa? Air itu adalah sebaik-baik untuk digunakan semasa beristinja. Tapi kalau tak ada air,
Kan? Ataupun sekarang ni ada air, tapi kita nak merasalah gunakan tisu ini. Hukumnya adalah sah dan tak jadi masalah dan tidak punya satu kesalahan pun. Jadi menggunakan batu tanpa air adalah rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Dengan syarat najis itu tak berpindah daripada kemaluan ke pakaian. Tapi kalau najis itu berpindah ke pakaian, maka tak ada pilihan, maka mesti dibersihkan dengan air. Maka tak boleh digunakan dengan tisu sajalah untuk dibersihkan. Tapi mesti dibersihkan dengan menggunakan air. Maka rukhsah menggunakan batu ataupun tisu ini kita gunakan pada tempat yang telah Nabi benarkanlah, iaitu untuk membersihkan tempat keluar najis sahaja. Jadi kita bersihkan najis dengan tisu, kemudian barulah kita bersihkan air sehingga hilang warna, bau dan juga rasa. Cuma berkaitan dengan tisu ini ada satu persoalan lah tentang yang selalu orang tanya, boleh tak beristinja menggunakan tisu basah? Maka jawapannya adalah tidak boleh beristinja dengan tisu basah. Kerana tisu basah ini memindahkan najis. Bayangkan kita ambil, ada najis dekat satu tempat, kita ambil tisu basah, kita lap. Bila kita lap, dia akan daripada setumpuk tu, dia akan membesar dia punya kawasan yang kotor. Maka tak boleh digunakan untuk membersihkan najis. Tapi tisu kering boleh. Tisu kering saja digunakan. Kerana apa? Kaedah asal dalam beristinja ni adalah alat untuk istinja mestilah kering. Alat yang basah tidak membersihkan najis, tetapi dia akan memindahkan najis. Tapi kalau macam contohlah ada bayi kan, baby ke ataupun orang yang sakit terlantar, tak mungkin bagi kita ni untuk kerap keluar masuk toilet. Baby takkan nak masuk, kalau dia buang air takkan nak pergi toilet sentiasa kan. Ataupun orang tua yang terlantar kan, bagaimana cara kita nak bersihkan dia, takkan nak bawa dia pergi ke toilet. Kalau sahih badan dia besar lagi susah untuk pergerakan dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu buat adalah pertama sekali gunakan tisu kering dahulu, kemudian spray dengan air dan kemudian ambil tisu basah untuk bersihkan. Maka ini adalah yang paling baiklah. Kalau guna tisu basah saja, maka ia akan meribatkan najis. Tapi kita kena ingat, walaupun kita menggunakan spray air itu, maka kita kena gunakan tu dengan tujuan menanggalkan najis, dan penggunaan spray itu pun mesti dikawal supaya dia tidak mengalir ke tempat lain lah. Sebab air kan sifat dia mengalir. Jadi bila kita spray banyak, maka air itu akan mengalir ke tempat lain, maka akan kotor tempat lain pula lah. Jadi kita kena faham lah. Jadi tisu basah tidak boleh membersihkan najis. Jadi kalau nak guna juga tisu basah, gunakan dengan tisu kering dahulu, spray dengan air, kemudian barulah lap dengan apa dipanggil itu tisu basah untuk kebersihan yang sempurna. Baik, itu sekadar tambahan maksud itulah. Begitu juga berkaitan dengan tisu basah ini, ada juga isu bagi jemaah umrah dan haji ni. Kan ada yang bertanya, boleh tak kita ambil wuduk dengan tisu basah? Bila tawaf batal, bila tawaf, tengah tawaf, wuduk batal. Boleh tak dia ambil wuduk tu dengan tisu basah? Inilah kadang-kadang kita pelik dengan jemaah kita, dia macam-macam persoalan yang tanya ni. Mana ambil tisu basah, lap saja muka kan, ganti wuduk dengan air. Sedangkan bila kita tidak ada air langsung, ataupun air yang ada tu hanya cukup-cukup untuk digunakan ketika darurat, maka kita diharuskan untuk bertayamum dengan debu. Orang yang luka yang parah itu pun, kalau dia berbalut, maka kawasan yang kena balut itu kita lalukan air aja. Kita ambil air, lalukan sajalah, buat syarat saja kan. Tapi yang ini dia nak berwuduk, menggunakan tisu basah, lap-lap kat muka saja ataupun dekat tangan, maka ganti wuduk. Dan perkara ini kita kena hati-hati. Solat tidak sah, tawaf tak sah, dan kita kena jaga-jagalah perkara ini. Jadi mesti menggunakan air. Kalau tak ada air, barulah gunakan cara tayamum, bukan menggunakan tisu basah. Okey. Baik, seterusnya. Dan jangan engkau istinja dengan tangan kananmu, melainkan dengan tangan kiri juga. Maka di sini adab seterusnya adalah tidak beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Maka di sini ada larangan untuk beristinja dengan menggunakan tangan kanan lah, yang mana ianya boleh membawa kepada hukum makruh. Kerana larangan ini adalah larangan pada adab yang tidak terpuji. Maka ini kita kena hati-hatilah. Walaupun sah beristinja gunakan tangan kanan, tapi makruh kerana Islam mengajar kita ini tentang adab-adab yang berkaitan dengan adab dalam beristinja. Bahkan Islam mengajar kesempurnaan dalam beristinja. Mungkin pada zaman dahulu binaan tandas bukan macam sekarang. Kebanyakan orang dulu, kalau mereka buang air kecil, mungkin mereka akan buang air di rumah. Tapi kalau nak buang air besar, mereka akan pergi ke padang pasir. Dan itulah kepayahan sebenarnya yang mereka lalui pada zaman dahulu. Dan mungkin masa itu padang pasir masih lagi luas,
dan mereka mudahlah untuk buang air besar di situ. Apabila seseorang itu buang air, maka tak ada siapa pun yang nampak sebenarnya dia pegang tangan kanan ke tangan kiri. Tapi Nabi SAW telah memerintahkan kita ini untuk menggunakan tangan kiri untuk beristinja. Dan perkara ini yang tahu hanya Allah dengan kita saja. Sama ada kita beristinja menggunakan tangan kanan ataupun beristinja menggunakan tangan kiri, hanya Allah saja yang tahu. Perkara ini mesti kita fahami. Jadi, buang air pun mesti mengikut cara sunnah Nabi SAW. Jadi, bila kita memegang kemaluan dengan tangan kiri, maka beristinja juga mesti dengan tangan kiri, dan kita akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala kerana mengikut sunnah yang telah diajar oleh Nabi SAW. Maka beristinja sunnahnya dengan tangan kiri, dan beristinja dengan menggunakan tangan kanan adalah makruh, kecuali tak dapat dielakkanlah. Mungkin kita luka tangan kita ke, sakit, darurat ataupun sebagainya. Kemudian, dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu di luar tandas, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Maksudnya adalah, ya Allah, bersihkan hatiku daripada sifat munafik dan pelihara kemaluanku daripada keburukan. Maka di sini kita baca doa keluar daripada tandas, maknanya doa selepas istinja di luar tandas, minta kepada Allah. Allah telah memudahkan kita untuk mengeluarkan kotoran dalam badan kita, maka jangan lupalah untuk kita ini berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala pelihara diri kita ini daripada nifaq, daripada sifat munafik, iaitu kotoran batin dalam hati kita. Dan kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memelihara segala perbuatan buruk dan jahat yang berpunca daripada kemaluan. Ya Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hatiku ini daripada sifat munafik dan peliharalah kemaluanku daripada segala keburukan dan kejahatan. Dan yang terakhir, dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu kemudian daripada selesai istinja itu ke bumi atau kepada sesuatu, kemudian basuhlah tangan dengan basuhlah dengan dia. Maka yang terakhir ni adalah menggosokkan tangan ke atas tanah selepas selesai beristinja, dan kemudian membasuh tangan itulah sama dengan air ataupun sebagainya. Maka di sini selepas saja kita selesai beristinja, maka harus untuk kita ni menggunakan alat bantu yang boleh dijadikan sebagai penyempurna kepada istinja itulah pada tangan kita. Mungkin kita boleh gunakan sabun ataupun gunakan tanah, debu dan kapur. Dan kalau konteks sekarang ini, alat bantu paling mudah adalah menggunakan apa? Sabun lah paling mudah. Kerana apa? Berkemungkinan ada lagi sisa-sisa kotoran dekat tangan kita ni yang belum dibersihkan. Maka dibersihkan dengan sabun supaya mendapat kebersihan yang sempurna. Dan hikmah menggosokkan tangan ke tanah ataupun menggunakan sabun untuk membersihkan ialah untuk menghilangkan rasa was-was pada diri kita selepas beristinja. Maka inilah perkara yang kita kena fahami. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, senaja jemaah sekalian, demikianlah sedikit sambungan daripada perbahasan kita pada fasal yang pertama berkaitan dengan adab-adab qada hajat yang telah dinyatakan oleh pengarang kitab ini. Jadi kita berharap semoga Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman dan memudahkan kepada kita ini untuk mengamalkan adab-adab yang mulia ini. Maka sebagai kesimpulan daripada apa yang telah kita bincangkan pada fasal yang pertama, iaitu pada menyatakan adab qada hajat ini, maka dapatlah kita lihat bahawa inilah sebenarnya kehebatan Islam dan juga kesempurnaan Islam. Di mana Islam ini adalah perkara yang sempurna yang Nabi telah tinggalkan kepada kita untuk mendidik umatnya dengan perkara-perkara sunnah yang boleh menjaga kita ini daripada segala perkara. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku dan aku redha Islam itu menjadi agamamu. Maka tidak ada satu pun agama dalam dunia ini yang mengajar manusia masuk ke dalam tandas menggunakan kaki kiri dan keluar menggunakan kaki kanan. Dan kebanyakan orang-orang yang bukan Islam, mereka hanya mencari agama atau urusan tertentu. Bila nak ada kelahiran, mereka cari agama. Bila nak kahwin, baru mereka cari agama. Bila ada kematian, baru mereka cari agama. Tapi Islam tidak begitu. Nak masuk ke dalam tandas pun telah diajar tentang adab-adab yang mesti kita ikuti. Sebab itulah kita mestilah sentiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai seorang Muslim. Dan kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala memelihara diri kita ini dengan hidayah yang telah diberikan.
Maka dengan hidayah tersebut dapatlah kita melaksanakan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan juga segala perintah Allah, segala perintah Rasul juga dapat kita laksanakan, dan segala larangannya dapat kita jauhi. Jadi kita berharap Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat supaya kita dia dapat menambahkan serta membuahkan amal kepada diri kita, insya-Allah. Maka setakat itu dulu untuk hari ini. Maka tamatlah perbincangan kita pada fasa yang pertama. InsyaAllah pada perjumpaan yang akan datang kita akan sambung perbincangan kita pada fasa yang kedua, itu pada menyatakan adab mengambil air sembahyang, itu wudu. Baik, semoga Allah Ta'ala menyempurnakan kebaikannya kepada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.